Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di RTM1 menjadikan kami teman anda pada ketika ini. Baiklah saudara, kemiskinan tidak mengenal kaum dan agama, tetapi jika bandar-bandar besar masih ramai golongan miskin, ia sesuatu yang malang. Apatah lagi sekiranya majoriti miskin bandar adalah golongan belia. Namun kenyataannya, kemiskinan bandar tidak mengenal bangsa dan agama. Rakyat mahukan tindakan holistik dalam menangani kos sara hidup. Sememangnya, kerajaan telah meletakkan perkara ini sebagai keutamaan dalam bidang keberhasilan utama negara NKRA. Malangnya, sekali lagi, ia seolah-olah hanya dilihat sebagai tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. Banyak yang akan kita bincangkan mengenai belia miskin bandar dalam platform bersama tetamu seketika nanti. Saya Zarul Fahmi Khairuddin, bertemu seketika nanti. Kemiskinan bandar sering dirujuk sebagai miskin di segi kawasan bandar yang kita akui dari aspek demografinya. Kemiskinan bandar lebih mencabar. Di bandar mereka hidup dalam lingkungan yang sentiasa memerlukan wang yang majoriti sumber pekerjaan selalunya bersifat makan gaji dan gajinya tetap. Namun kos sara hidup yang jauh lebih tinggi berbanding dengan hidup di luar bandar sentiasa meletakkan golongan berpendapatan sederhana tersepit di tengah-tengah kota. RM10 di kampung nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan RM10 di bandar. Menurut Jabatan Statistik, isi rumah bandar di Malaysia memerlukan sekitar RM2,500 sebulan secara purata untuk cukup membiayai kos sara hidup dan jumlah lebih besar diperlukan bagi yang duduk di bandar. Statistik jumlah keluarga miskin di Selangor pada awal 2011 menunjukkan sejumlah 11,121 adalah warga bandar dan hanya 9,628 sahaja warga luar bandar. Beberapa langkah boleh dipertimbangkan untuk meningkatkan pelibatan golongan miskin bandar dalam ekonomi dan menaikkan pendapatan mereka supaya cukup untuk menampung kos sara hidup bagi isi rumah bandar. Antaranya, memastikan akses kepada pendidikan hingga ke peringkat tertinggi bagi anak-anak golongan miskin bandar. Menyediakan peluang kepada pendidikan seumur hidup, latihan dan penambahbaikan kemahiran untuk meningkatkan keupayaan supaya mudah mencari peluang pekerjaan lebih baik, terutamanya yang menjanjikan gaji yang lebih lumayan. Menyediakan program perumahan mampu milik yang berkualiti di kawasan bandar di lokasi yang tidak terlalu jauh daripada pusat aktiviti ekonomi. Memupuk minat keusahawanan di kalangan 40% isi rumah terbawah di kawasan bandar untuk menggalakkan mereka menceburi bidang perniagaan dan keusahawanan. Dalam usaha menangani kemiskinan bandar melalui satu cara holistik, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar berperanan untuk memperkukuh dan memperluas program pembasmian kemiskinan bandar di seluruh negara. Kemiskinan bandar meliputi mereka yang berpendapatan bulanan kurang daripada RM3,000. Miskin bandar terus menjadi isu yang serius. Selepas menamatkan pengajian, golongan belia di bandar menempuh kesukaran dalam mengharungi kehidupan dalam pelbagai aspek. Masalah paling utama ialah kenaikan kos sara hidup seperti harga rumah yang semakin meningkat, pengangkutan, makanan dan pendidikan. Semakin menaikkan. So kita boleh kerajaan sepatutnya kontrol itu harga rumah. Selain itu macam juga yang itu kereta juga. Kereta dia sekarang dia juga sangat mahal. So kita boleh mengubah macam kerajaan boleh kontrol dari segi bantuan kewangan. Kita nak survive untuk hidup pun susah. Tanggungan macam-macam kita ada dekat sini. Kereta, rumah. Semua harga tinggi, kita gaji tak cukup. Walaupun kita combine macam kita yang berisi rumah tangga ada husband and wife pun sama. So, itu masalah utama kita lah yang dekat Malaysia ni, rakyat Malaysia. Kerajaan boleh mengaplikasikan tuition di sekolah government sebab pada masa sekarang private tuition menjadi sesuatu yang paling penting. Sekarang sebab kos hidup di KL ni dah meningkat. Jadi kalau boleh berikan mereka macam
keistimewaan lah. Contohnya macam kad LRT mungkin boleh bagi 50% ke, ataupun boleh bagi allowance untuk makan ke, minum ke, ataupun kurangkan harga rumah ke, ataupun sewa bilik tu kurangkan lah. Kerajaan boleh mengaplikasikan tuition di sekolah government, sebab pada masa kini kita fikir private tuition itu sesuatu yang sangat important, tapi saya rasa kalau government boleh provide tuition dekat sekolah, so kita tak perlu bayar extra untuk tuition privately. Selain itu, government juga boleh menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai result bagus. Bertemu kembali, saudara. Masalah anak muda di bandar kadang-kadang mungkin kurang disingkap secara teliti oleh kita. Apa sebenarnya masalah dan apa sebenarnya keperluan golongan ini? Belia miskin bandar. Itu yang akan kami bincangkan bersama tetamu kami di studio pada pagi ini. Dan kami hadirkan pengerusi Biro Hal Ehwal Bandar dan Perumahan Pemuda UMNO, Encik Nazir Husin Akhtar Husin. Dan kepada Encik Nazir, terima kasih kerana sudi untuk bersama kami pada pagi ini membincangkan perkara yang saya fikir begitu penting sekali, belia miskin bandar. Terima kasih Darul kerana menjemput saya. Ya, okey. Takmifan miskin saudara kini sudah berbeza. Apa yang dianggap mewah itu bukan lagi sekarang. Dan semua telah menjadi keperluan. Itu cabaran hidup di bandar. Golongan belia tidak terkecuali. Encik Nazir, buat permulaannya, siapa yang dikategorikan sebagai miskin bandar atau belia miskin bandar ini? Pertama sekali Zarul, kategori yang kita faham dengan miskin bandar ini satu masa dahulu adalah mereka-mereka yang berpendapatan bawah pada 720. Satu masa dulu kerajaan telah menetapkan sasaran paras kemiskinan itu apabila pendapatan isi rumah bawah daripada 820 atau bawah daripada 720 mengikut zon. Tetapi hari ini keadaan itu telah berubah kerana pembangunan yang pesat dan juga keadaan ekonomi kita yang semakin hari semakin baik. Jadi perkara-perkara ini akan menyumbang pada satu keadaan yang mana berlaku hari ini, iaitu kenaikan kos sara hidup. Dan hari ini bagi seorang muda bujang untuk hidup dalam bandar, sekiranya mereka mendapat pendapatan sebulan kurang daripada 1,200, itu kita boleh takrifkan sebagai miskin bandar. Ini bagi orang muda yang belum berkahwin. Orang muda bujang. Orang muda bujang 1,200. 1,200. Dan bagi sekiranya pasangan yang sudah berkahwin, mungkin sekiranya bawah daripada 2,000 atau bawah daripada 2,200, itu kita boleh kategorikan sebagai miskin bandar. Kerana kita dapat lihat hari ini, satu masa dahulu kerajaan dalam satu suasana yang ingin mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Jadi Malaysia terkenal sebagai negara buruh murah atau panggil satu negara yang ingin mengeluarkan rakyat daripada kepompong kemiskinan. Jadi pekerjaan itu menjadi satu perkara yang penting. Jadi pelabur-pelabur yang datang ke Malaysia menawarkan gaji yang rendah, tetapi matlamat kerajaan pada ketika itu adalah untuk membantu rakyat yang mendapatkan pekerjaan. Tapi hari ini keadaan dia berbeza. Kita ada ramai graduan, kita ada ramai anak muda, kita ada ramai orang-orang hebat yang lahir di muka bumi Malaysia ini. Dan mereka ini boleh bersaing. Jadi kumpulan yang gagal bersaing atau kumpulan yang tidak bersedia untuk berdepan dengan krisis ini, kumpulan ini yang menjadi satu keadaan, menjadi satu fenomena bagi masalah di bandar. Yang kita lihat hari ini, mungkin satu masa dulu mak ayah dia mungkin datang daripada kampung, berhijrah ke bandar. Jadi tiada persiapan yang betul-betul rapi, perancangan yang betul-betul rapi dibuat, ataupun mereka ni memang lahir dalam bandar dan sekiranya mereka ni tidak mendapat pendidikan yang tinggi dan mereka hanya sekadar tingkatan 5, SPM dan sebagainya. Jadi dengan gaji pada hari ini bagi mereka yang hanya ada SPM hanya sekitar 1,200 ke 1,600 ringgit. Jadi mereka ni sememangnya akan menghadapi masalah ini. Apatah lagi sekiranya mereka ini berkahwin.
Jadi mereka akan terus jatuh dalam kategori miskin bandar. Mereka akan tergolong dalam golongan belia miskin bandar. Mereka memang belia. Mereka ni kategori belia bawah 40 tahun. Dan mereka secara automatik mereka tergolong dalam keadaan miskin bandar. Dan apabila tergolong dalam miskin bandar, belia miskin bandar ini, apa masalah paling utama yang membelenggu golongan ini? Masalah utamanya adalah antara perkara utama adalah tentang isu perumahan. Yang mana kita dapat lihat hari ini orang muda belia tak mampu untuk memiliki rumah. Dan saya rasa masalah kenderaan kereta bukan lagi menjadi satu perkara yang isu kehendak, tetapi kereta telah menjadi keperluan bagi mungkin satu ketika dahulu sebagai kehendak sebagai pilihan dan sebagainya. Sekiranya satu keluarga tu mempunyai sebuah kenderaan dah kira mewah lah, senanglah keluarga tu. Tapi hari ini kita dapat lihat satu rumah di PPR yang dibekalkan satu parking lot, tetapi dalam satu rumah tersebut ada 2 atau 3 buah kenderaan. Jadi kereta ni telah menjadi satu keperluan bagi orang muda. Dan kita tak boleh nafikan satu keadaan yang mana pengangkutan awam kita belum terlalu up to date. Walaupun kerajaan dalam proses menyediakan pengangkutan awam yang lebih baik dan menggalakkan orang muda supaya menggunakan pengangkutan awam. Tapi saya yakin insya-Allah dalam masa 5 tahun dari sekarang, apabila projek MRT dan segala-galanya telah on track, telah berjalan dan dapat menyumbang semula kepada pengangkutan awam, insya-Allah masalah kenderaan ni akan jadi perkara yang telah diselesaikan. Jadi buat masa hari ini, sekiranya anak muda tersebut hidup dalam keadaan bandar, isu yang pertama menjadi masalah membelenggu mereka adalah masalah perumahan, dan kedua adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Dan tadi 2 kali bercakap ataupun membangkitkan perkara isu rumah. Saya pernah terbaca satu artikel Encik Nazir mengatakan golongan muda akan menyewa sehingga tua. Jadi apakah yang dilakukan selaku yang dapat dilakukan oleh Encik Nazir selaku biro dalam hal ehwal bandar dan perumahan pemuda UMNO? Mungkin Encik Nazir boleh kongsikan. Okey, sebenarnya untuk makluman Zarul, biro ni adalah satu organisasi yang bukannya satu agensi kerajaan. Jadi kita bertindak sebagai kumpulan yang mengumpul data. Kami bertindak sebagai pendesak, kami bertindak sebagai pemberi cadangan kepada pembuat dasar, iaitu UMNO, sebuah parti yang memerintah, dan kami kumpulan yang menerima maklum balas daripada rakyat di bawah, melihat isu dan memperjuangkan isu orang muda di peringkat parti, dan peringkat parti ini akan dibawa ke peringkat pembuat dasar. Dan kebiasaannya selama hari ini, daripada usul-usul sebegini, pemimpin presiden parti akan mengambil kira suara rakyat dan dibawa ke dalam kabinet. Jadi apa yang kita telah perjuangkan sebenarnya, pergerakan pemuda UMNO Malaysia sejak 6 tahun lalu telah memperjuangkan satu yang dipanggil rumah mampu milik. Jadi sebelum kerajaan memperkenalkan Prima, sebelum kerajaan memperkenalkan macam-macam program, skim rumah pertamaku, sebelum tu. Jadi pergerakan pemuda UMNO Malaysia terlebih dahulu telah membawa isu ni ke dalam Perhimpunan Agung UMNO, dan daripada sana telah ada beberapa siri perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan wujudlah skim rumah pertamaku. Itu antara perkara yang diperjuangkan oleh pergerakan pemuda UMNO Malaysia. Dan hari ini kita dapat lihat dalam manifesto Barisan Nasional pada pilihan raya yang lalu bahawa kerajaan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk menyediakan 1 juta rumah mampu milik di seluruh negara bagi kumpulan golongan belia bawah 40 tahun. Jadi bagi kami di peringkat pemuda, hari ini kita telah perjuangkan satu masa dahulu. Kerajaan telah dengar, kerajaan telah umumkan inisiatif yang disewajarnya. Hari ini kita perlu memastikan bahawa apa yang dijanjikan, apa yang telah dirancangkan itu berjalan seiring dengan apa yang telah dilaungkan, kerana rakyat menanti. Dan skim rumah pertamaku dan juga Prima lebih kurang 1 juta dibina.
Lebih kurang 1 juta dibina. Adakah ini benar-benar membantu dan ramai tak yang sebenarnya layak, Encik Nazir? Sebenarnya dia ada beberapa perkara yang kita kena ambil kira. Pertamanya tentang pola pendapatan penduduk. Hari ini kita nak tarik orang muda duduk dalam bandar. Jadi kos sara hidup ni satu perkara. Nak tunggu rumah tu siap satu perkara lain. Rumah tu siap dengan harga berapa pula? Sekiranya kerajaan masih berterusan membuat rumah prima dengan kadar 200,000, 250,000, 350,000 dan 500,000. Saya rasa tak semua yang mampu milik. Kerana dia ada isu yang mana rumah mampu milik dengan rumah mampu bayar. Jadi orang muda hari ini dia perlukan rumah mampu bayar. Dia dah tak boleh, rumah mampu milik tu hanya dah pergi pada kategori gaji 3,000 ke atas. Ataupun rumah mampu milik tu jatuh kepada mereka yang ditakdirkan sebagai golongan middle class ataupun golongan pertengahan profesional. Sebab kita dapat lihat hari ini, sekiranya seorang graduan, kita ambil kira graduan, untuk memiliki rumah berharga 400,000, pendapatan isi rumah suami isteri perlu lebih pada 5,000. Baru dia boleh bayar rumah harga 400,000. Dan kalau kita nak cari mereka yang pendapatan 5,000, ini mereka ni mestilah dalam kategori golongan kumpulan profesional. Pada peringkat awalnya. Sekurang-kurangnya bila dia habis belajar, dia nak bekerja untuk dia stabilkan income dia, at least dia pada usia 30 tahun, dia baru mampu membeli rumah pada harga 400,000. Itu pun belum tentu sekiranya mereka ada adik-beradik lain yang masih perlu ditanggung. Tapi kita kira pukul rata, bagi mereka yang masih berpendapatan bawah 2,500, rumah 250,000 pun mereka masih tak mampu memiliki. Jadi kita telah cadangkan pada kerajaan supaya diwujudkan rumah-rumah yang kita kategorikan sebagai rumah mampu bayar. Yang mana bawah pada 150,000. Bawah 150,000. Dan alhamdulillah kita dapat lihat hari ini di BKL telah memperkenalkan beberapa ribu unit rumah yang dalam kategori bawah 150,000 dan juga di Melaka dan di seluruh negara kita dapat lihat termasuk di Johor Bahru. Rumah bawah 150,000. Kerajaan telah melakukan banyak usaha untuk mengurangkan kemiskinan di bandar yang dihadapi oleh golongan belia. Isu utama yang dihadapi anak muda di bandar adalah isu perumahan mampu milik dan kos sara hidup yang tinggi. Antara penyelesaian untuk isu ini ialah melalui sistem projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA. Bagaimanapun, isu yang dihadapi kini ialah untuk menempatkan pasangan yang baru berkahwin. Ada yang sebuah rumah diduki ramai penghuni kerana anak-anak yang berkahwin menetap sekali bersama ibu bapa di rumah yang sama. Ini kerana mereka tidak mampu menyewa di bandar yang kadar sewanya tinggi. Senario ini jelas menunjukkan walaupun tinggal di bandar, segelintir belia masih dikategorikan dalam kelompok miskin bandar kerana kos hidup yang tinggi berbanding rakan mereka yang tinggal di luar bandar yang mendapat jumlah pendapatan yang sama. Dalam pada itu, migrasi penduduk luar bandar ke bandar dikenal pasti sebagai salah satu faktor kepada peningkatan jumlah kemiskinan bandar yang telah mengundang isu sosial di negeri Sarawak. Baru-baru ini, Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Sarawak Datuk Fatimah Abdullah berkata, perpindahan penduduk luar bandar dengan taraf pendidikan dan kemahiran yang minimal menyukarkan mereka memenuhi permintaan pasaran kerja serta berhadapan kos sara hidup yang tinggi. Keadaan ini memberi tekanan besar kepada golongan berpendapatan rendah yang seterusnya menjurus kepada masalah keciciran pendidikan anak-anak dan lambakan setinggan di bandar. Beliau menjelaskannya selepas menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada 100 orang penerima bantuan pada Majlis Sejambak Kasih Hari Raya Aidilfitri 2014 di Miri bulan lalu. Kita masih lagi dengan Pengerusi Biro Hal Ehwal Bandar dan Perumahan Pemuda UMNO, Encik Nazir Husin Akhtar Husin pada pagi ini membincangkan mengenai belia miskin bandar. Dan Encik Nazir, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Dan sebagai biro yang menjaga hak ehwal bandar dan perumahan, apakah peranan Hala 7
biru ini dalam membantu golongan belia miskin bandar ini, dan apakah bentuk program yang telah dan sedang dilaksanakan untuk membantu golongan belia miskin bandar ini? Okey Zarul, pertama sekali kita telah mengenal pasti isu-isu yang kita mampu address. Dan satu lagi perkara yang kita telah fikirkan dan telah kita buat pelancarannya 2 bulan yang lalu adalah satu program yang kita rasa kita boleh address untuk jangka panjang. Perancangan jangka panjang dan perancangan jangka pendek. Dan perkara ini telah kita bawa dalam perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dua-duanya telah mendapat persetujuan. Jadi yang pertamanya adalah tentang pendidikan. Kita dapat lihat bahawa sekiranya isu kemiskinan bandar ni, isu kos sara hidup ni, sekiranya kita memberi wang kepada keluarga ataupun kepada ketua keluarga untuk kita bagi wang tambahan, wang saku kepada mereka, saya rasa itu kita tidak address perkara sebenar. Kita tak selesaikan masalah keluarga tersebut. Kita dapat lihat apabila berlaku masalah kos sara hidup, perkara pertama yang ketua keluarga akan cicirkan adalah berkaitan dengan pendidikan anak-anak mereka. Mereka tidak mengutamakan tuition contohnya kerana mereka tak mampu. Jadi seorang bapa sekiranya mendapat memperolehi pendapatan RM5,000, ada 5 orang atau 6 orang anak, jadi mereka tak mampu untuk hantar anak tu ke tuition. Jadi mereka hanya sekadar mampu hantar anak tu ke sekolah dan balik. Perkara asas sahaja. Dan mereka juga tidak mampu untuk beli buku-buku tambahan. Jadi melihat fenomena ini, kita rasakan bahawa lebih baik Pergerakan Pemuda UMNO handle isu ini, kita address isu ini dulu. Yang mana kita rasa dengan memberi pendidikan, memberi bantuan pendidikan berterusan, ini adalah satu langkah yang kita rasa boleh membantu kumpulan belia ini dalam jangka masa panjang. Yang mana 2 bulan yang lalu kita telah melancarkan satu program yang dikenali sebagai Help Tuition. Help tu HELP tu Hal Ehwal Bandar dan Perumahan, nama biro. So kita jadikan nama biro tu sebagai satu branding, Help Tuition. Yang mana tuition ni kita menyasarkan kepada semua mereka yang berpendapatan, kita boleh kategorikan sebagai miskin bandar ataupun kurang berkemampuan, bagi pelajar-pelajar tingkatan 5. Yang mana kita bekerjasama dengan Yayasan Pelajaran Mara, YPM, kita telah mengenal pasti 50 parlimen, 50 kawasan utama yang dahulu, sasaran yang pertama. Yang kita lihat dalam bandar. Walaupun ada juga parlimen luar bandar, tapi kita ambil juga yang mana sekitar pinggir bandar. Supaya terlibat dalam program ini, kita berurusan dengan sekolah. Pihak sekolah akan memberikan kita maklumat, database bagi mereka-mereka yang memerlukan tuition. Kita tidak memberikan tuition kepada mereka yang memang dah A, scorer, genius boy, bukan. Kita bagi kepada mereka-mereka yang memerlukan tuition. Mungkin dia dapat B, mungkin dia dapat C. Dengan bantuan tuition ini, mereka dapat polish diri mereka dan mendapat result yang lebih baik dalam SPM. Dia akan diberikan secara percuma? Kita berikan secara percuma. Program tuition ini telah bermula dan pada bulan 8 yang lalu, bulan Ogos yang lalu, telah dilancarkan 2 bulan yang lalu. Dan program ini kita akan buat secara berterusan sehingga SPM, dan tahun depan insya-Allah kita akan mula daripada Januari sampai SPM dan akan berterusan. Jadi kita akan jadikan program ini satu lagi program signature Pemuda UMNO Malaysia, yang mana dengan bantuan tuition ini kita bukan sekadar beri bantuan tuition kepada mereka, tapi kita bagi lagi bantuan untuk mereka beli buku tambahan. Dan sedikit wang untuk makan dan minum dan sebagainya. Kita menyediakan, kita bekerjasama dengan pihak sekolah, yang mana pihak sekolah akan menyediakan guru-guru pakar. Kita mohon supaya pihak sekolah mendapatkan guru-guru pakar, sebab kita nak pelajar-pelajar ni mendapat keputusan yang cemerlang. Dan kita mencapai matlamat kita. Dan apa yang biro bantu selain daripada menyediakan dana tersebut, kita juga bantu sekiranya kita sasarkan pelajar-pelajar ni untuk sekurang-kurangnya mereka mendapatkan 6 kepujian dalam peperiksaan SPM. So dengan itu kita dapat bantu mereka untuk masuk ke IPTA. Supaya mereka inilah kumpulan-kumpulan yang dalam masa 4-5 tahun lagi bakal menduduki bandar, dalam Bandar Kuala Lumpur. Sekiranya mereka hanya habis di peringkat SPM kerana result mereka yang tak bagus dan mereka rasa tak mampu untuk masuk ke kolej swasta, kerana result mereka tak berapa baik untuk masuk ke IPTA. Hari ini persaingan sangat tinggi, bukan lagi persaingan tentang siapa dapat berapa A, tetapi persaingan siapa dapat berapa A+. Jadi keadaan tu dah berubah. Jadi kita perlu bantu anak-anak muda bandar ni untuk
capai ke satu paras untuk mereka hidup dengan lebih baik, pastikan mereka masuk ke alam universiti dan daripada selesai di universiti mereka akan keluar sebagai seorang graduan berilmu dan mampu bersaing di luar sana. Dan dapat mengelakkan mereka tergolong dalam terjadi dari belia miskin bandar itu. Ini adalah program jangka panjang yang telah kita adakan 2 bulan yang lalu dan program tersebut telah bermula pada 1 hari bulan 8. Dan satu lagi program yang kita telah cadangkan sewaktu pertemuan Barisan Exco Pemuda yang dipimpin oleh YB Khairi Jamaluddin bersama Perdana Menteri 4 bulan yang lalu, yang mana Biro Hal Ehwal Bandar telah mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri KPKT Datuk Rahman Dahlan supaya diperkenalkan satu skim bantuan sewa rumah kepada semua pasangan yang baru berkahwin yang mereka ingin duduk dalam bandar. Ini peringkat cadangan lagi, masih lagi kita telah bentangkan kertas kerja kita dan Yang Berhormat Datuk Rahman Dahlan bersetuju pada dasarnya dan telah mengarahkan satu pengkajian dijalankan terhadap kertas kerja tersebut, yang mana kita mencadangkan supaya kita kerajaan dalam proses untuk menyediakan rumah-rumah mampu milik. Kerajaan telah menyediakan rumah transit untuk golongan muda sebanyak 665 unit di Bukit Jalil. Walau bagaimanapun permintaan tu sangat tinggi. Dan kita dapat lihat rumah transit ini berada di Bukit Jalil. Mungkin pasangan yang baru kahwin ini mungkin duduk di Sentul. Mungkin dia bekerja dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi isu sebenar kalau kita lihat orang muda ni kalau boleh dia tak nak pindah jauh daripada keluarga mereka. Sebenarnya bagus kalau sekiranya mereka tinggal dalam persekitaran bersama keluarga mereka. Sebab ini dapat memberi satu kekuatan keharmonian, keeratan kekeluargaan. Ini yang lebih penting sebenarnya, values dalam kehidupan. Jadi walaupun sebenarnya kita dapat lihat agak sukar, tetapi kita perlu kekalkan budaya tersebut dan dalam masa yang sama kita dapat bantu orang muda ni. Jadi kita cadangkan Biro telah mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya diperkenalkan satu skim sebagaimana kita bagi skim wang saku, duit bantuan voucher pelajaran, kita bagi BRIM dan kita bagi sebagainya. Bagi pasangan yang baru berkahwin bahawa sekiranya telah pendapatan suami isteri bahawa pada RM3,000, kerajaan akan memberi bantuan duit sewa rumah sebanyak RM300. Jadi dia tak perlu keluar daripada bandar. Dia boleh kekal dalam bandar dengan bantuan yang diberikan. Jadi buat masa ini dua perkara penting yang telah dilaksanakan adalah pendidikan kepada anak-anak muda sekarang, dan juga yang dalam peringkat perbincangan dan hendak dilaksanakan adalah bantuan sewa rumah baru berkahwin kepada pasangan baru berkahwin. Dua perkara yang penting. Dan dalam usaha Biro untuk melaksanakan perkara ini mesti ada cabaran-cabaran yang dihadapi. Mungkin apa mungkin kita boleh kongsikan di sini, Encik Nazir? Cabaran yang utama adalah tentang satu tentang kekangan kewangan daripada pihak kerajaan, yang mana kerajaan seperti kita sedia maklumlah, kerajaan ini mempunyai satu jumlah peruntukan yang very limited. Jadi kalau kita nak tambah lagi dengan beban-beban yang baru ni, mungkin saya rasa dia perlukan satu pengkajian dan dia mengambil sedikit masa. Tetapi bagi program Help Tuition ni, kita dapat lihat untuk tahun ni saja daripada Ogos sampai ke SPM ni, untuk 50 parlimen, satu parlimen 100 murid. Kalau 50 parlimen, kita ada 5,000 murid. Untuk ini saja kita perlukan dana hampir RM2 juta. Untuk tahun depan daripada Januari sampai ke SPM bulan 11, kita perlukan, kalau kita kekalkan numbers ni 5,000 student, kita perlukan hampir RM9 juta. Jadi ini hanya tuition dan juga bantuan pembelajaran. Tak masuk lagi dengan yang lain-lain. Jadi kita telah kenal pasti dua perkara yang mana kita rasa kalau kita nak minta pada kerajaan segala-galanya, saya rasa mungkin is unfair to government. Jadi kerajaan telah menjalankan peranannya dengan begitu baik. Jadi peranan pemuda yang kita ambil inisiatif sendiri ialah kita bekerjasama dengan pihak-pihak NGO dan badan-badan luar swasta. Untuk peringkat awal ni kita bekerjasama dengan YPM, dan insya-Allah akhir tahun ini kita akan perkenalkan satu tabung. Kita panggil tabung Help Tuition, yang mana kita minta semua konglomerat, GLC, pihak swasta untuk contribute balik ke dalam tabung pendidikan anak-anak miskin kita.
Jadi kalau kita lihat di luar negara, kesedaran bagi mereka-mereka untuk memberi balik, untuk menyumbang semula dalam sistem education mereka begitu tinggi. Tetapi di Malaysia perkara ini belum lagi menjadi satu trend. Di Malaysia ramai juga individu-individu yang menyumbang tetapi atas kapasiti individu. Tetapi tidak dijadikan budaya. Apa yang kami hendak bawa ialah kita nak menjadikan ini satu budaya supaya orang Malaysia sanggup contribute balik. Sebab kumpulan yang dapat ni, dia akan belajar dan dia akan habis dan dia pun contribute balik kepada society. Dan kita nak kenalkan tabung ni insya-Allah akhir tahun ni pada Perhimpunan Agung UMNO nanti. Dan kita cuba jadikan ni satu budaya. Ini satu kekangan yang bukan senang untuk kita hadapi. Perkara nombor 2 adalah tentang bagaimana kita nak bantu anak muda apabila kerajaan menyediakan hanya beberapa ratus atau beberapa ribu saja rumah mampu milik dan yang pemohonnya beratus malah berjuta orang. Jadi ini satu perkara yang kita kena face realiti dia. Ada orang beritahu, ada kata-kata bijak pandai yang mengatakan bahawa sekiranya kita terlalu memberi. Kumpulan ini akan terus meminta. Manja, akan bersifat manja. Dan bersifat manja. Dan kita tidak akan melahirkan satu kumpulan Gen Y yang bertanggungjawab. Tetapi saya rasa perkara ini tidak timbul. Kerana kita sebagai kerajaan, kita perlu bantu orang muda untuk kekal hidup di bandar dan bukan hidup dalam keadaan miskin. Tapi saya nak kongsi sikit dengan Zarul. Cuba kita lihat kiri kanan kita. Isu masalah pengangkutan. Hari ini kalau kita cakap dengan orang muda semua, dia akan pertikaikan tentang tol. Dia akan pertikaikan tentang petrol. Dia akan pertikaikan itu ini. Tapi kita tengok pada bulan Syawal ni, kita tengok setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad, jalan raya akan jam. Kalau kita tengok perayaan Chinese New Year, kita tengok perayaan Deepawali, kita tengok perayaan-perayaan lain, keadaan dia tak seteruk Aidilfitri. Betul. Tapi kita dapat tengok trend 5 tahun kebelakangan ni, 5 tahun ni, mana pelusuk highway dalam Kuala Lumpur ataupun dekat mana-mana kampung akan jam. Kerana budaya kita. Kita ada masalah yang mana kita dapat lihat orang muda ni, atau saya fokus pada orang muda. Orang muda ni, dia ada satu masalah yang mereka tidak terlalu plan perbelanjaan mereka. Jadi bila mereka tidak terlalu plan perbelanjaan mereka dan mereka membawa lifestyle, satu kehidupan, satu budaya kehidupan yang mana tidak seperti apa kemampuan mereka. Ini satu masalah. Kita nak cakap negara lain tak mengamalkan tol. Sistem sistem jalan raya kita antara yang terbaik kat dunia. Kalau kita nak cakap tol kita mahal, tol kita tak mahal. Jadi kita dalam kategori negara contoh dan negara membangun. Jadi kita dapat tengok hari ni orang muda ni kalau dia nak ke mana-mana ni, dia tak nak tumpang kereta. Jadi kita dapat tengok semua tempat. Saya tidak nafikanlah bahawa jamuan hari raya tu hak masing-masing. Tetapi kita dapat tengok kalau sekiranya kita duk ulang cakap orang muda di bandar ni tak mampu, tapi kalau kita tengok realiti dia, sebenarnya budaya, lifestyle ni adalah isu yang sebenarnya tidak diambil kira. Dan saya berminat dengan apa yang dikatakan oleh Encik Nazir tadi, berbelanja tidak mengikut kemampuan. Itu antara perkara yang paling penting sebenarnya apabila duduk di bandar. Jadi macam mana sebenarnya cara untuk mereka ini berbelanja mengikut kemampuan? Mungkin? Sebenarnya dia back to basic. Kita berbalik-balik kepada asal bagaimana kita menguruskan perbelanjaan kita. Jadi bagi kumpulan yang mereka rasakan bahawa mereka mampu dan mereka mampu menyusun perjalanan kehidupan mereka. Mereka ada satu perancangan tentang hala tuju kerjaya mereka. Mereka ada perancangan tentang bagaimana mereka dapat membina kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Saya rasa kumpulan ni kita tak ada masalah. Sebab mereka tahu bagaimana nak bajet duit. Mereka ada fokus. Mungkin 5 tahun pada sekarang, dia ada kat mana. Mungkin 10 tahun akan daripada sekarang, dia dah ada sejumlah wang dan dia akan memulakan perniagaan. Tapi bagi kumpulan yang mungkin seperti mereka yang tak berpelajaran tinggi, yang mana sekarang ni kita dapat lihat ramai. Mereka yang sebenarnya masuk kolej swasta ataupun masuk sesuatu institusi pengajian tu bukan atas kehendak dia.
Yang dia mohon tu program lain, tapi yang dia dapat tu program lain. Jadi kerana nak sangat pergi universiti belajar, ada diploma tapi mereka tidak mempunyai skill. Akhirnya mereka ni juga tergolong dalam kumpulan yang tidak mendapat pendapatan yang tinggi dan mereka tak nampak perjalanan hidup mereka. Jadi mereka ni akan berbelanja segala-galanya yang ada. Dan mereka tak tahu kat mana nak pergi. Jadi apa yang kita boleh bantu mereka hanya satu, memupuk kesedaran kepada mereka. Itu yang paling penting. Itu je yang mampu kita buat. Dan perkara ni kita bawa dalam program tuition kita. Kita bawa dalam program tuition kita, iaitu mereka kena sedar dan mereka perlu plan hidup mereka supaya mereka tak tercicir dan tergolong dalam kumpulan belia miskin bandar ini. Dan berhutang sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, hanya menambah masalah lagi. Macam mana dengan pinjaman kewangan yang melebih-lebih? Jadi bagaimana? Okey, saya sebenarnya nak kongsi satu perkara. Tadi kita dah buat dua perkara. Perkara nombor 3, pernah satu ketika pada awal tahun ini saya berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Shafie Afdal, yang mana saya telah meminta Yang Berhormat Datuk Seri supaya kita dapat bantu golongan muda bandar ni dengan satu bentuk pinjaman mudah. Yang mana bagi saya lah, saya telah berbincang dengan malah ratus ribuan orang muda. Bagi saya secara peribadi, kalau kita nak keluarkan orang Melayu muda ni daripada masalah kepompong kemiskinan, kita kena lahirkan lebih ramai usahawan muda. Jadi usahawan muda ni adalah kekunci supaya tak timbul isu kemiskinan orang muda lagi. Apabila orang muda berani berniaga, orang muda berani membawa diri untuk memulakan perniagaan, walaupun dia belajar ataupun mungkin dia untuk jadi kaya dalam hidup, mereka tak perlu belajar tinggi. Kita dapat lihat Bill Gates, kita dapat lihat Steve Jobs, semua mereka ni tak belajar tinggi. Tapi mereka menjadi billionaire. Tapi ilmu tu penting. Walau macam mana sekalipun ilmu tu penting. Jadi kalau mereka graduan dan mereka dapat beranikan diri mereka berniaga, itu bonus. Jadi saya berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Shafie. Datuk Seri Shafie telah mencadangkan MARA khususnya untuk mengkaji satu bentuk pinjaman mudah. Dan saya yakin insya-Allah dalam masa terdekat perkara tersebut akan diumum oleh Yang Berhormat Menteri sendiri supaya kita dapat memberi satu bentuk pinjaman mudah kepada orang muda bandar khususnya untuk memulakan perniagaan. Kita tak boleh bagi banyak-banyak. Nanti dia abuse, dia salah guna. Jadi kita perlu bagi satu dana mudah cara supaya dia boleh memulakan perniagaan. Hari ini perniagaan yang betul-betul menjana keuntungan dengan begitu tinggi dan cepat adalah perniagaan online. Tapi tak semua orang muda berminat dan berkebolehan. Tapi sekiranya pandai untuk menggunakan medium online itu sendiri ataupun Facebook. Kerana Facebook saja kita ada lebih kurang 15 juta pengguna akaun Facebook. Itu satu angka yang menarik. Dan ia global. Global. Tanpa sempadan. Dan kita boleh berinteraksi dan menjual produk kita tanpa sempadan. Cumanya kalau sekiranya dia start berniaga online, macam mana dia nak dapat pinjaman? Pergilah ke PUNB, pergilah ke sana, pergilah ke sini. Macam-macam perkara yang diminta. Akhirnya golongan muda ni akan berasa kesal, kecewa. Jadi saya minta Yang Berhormat supaya kita bagi satu bentuk pinjaman yang mudah cara. Kalau sekiranya dia nak teruskan perniagaan mak dia, itu lebih baik daripada dia bekerja makan gaji. Contohnya saya selalu tekankan 5 tahun sewaktu saya pengurusi BNI Job Fair. Kita tekankan supaya orang Melayu, orang muda bandar ni berniaga. Berniagalah, walaupun berniaga di tepi jalan, jual makanan lebih bagus daripada pergi kerja dan balik. Dan mendapat gaji yang fix tiap-tiap bulan. Pasal berniaga ni, hadis Rasulullah SAW, 9/10 daripada kekayaan tu datang pada perniagaan. Benar. Dan kita kena berani. Jadi kumpulan ni, macam mana dia nak pergi? Nak dapatkan pinjaman mudah ni. Kita ada banyak, kita ada Tekun, kita ada PUNB, kita ada macam-macam. Tapi bila dia nak dapat pinjaman, satu senarai panjang dia kena lalu. Kerenah birokrasi barangkali. Kerenah birokrasi. Dan dana yang limited. Jadi mungkin tahun ni dana dah habis, tahun depan pula. Jadi kumpulan ni akan tertinggal lagi. Jadi insya-Allah Biro telah memperjuangkan perkara ini kepada Yang Berhormat Datuk Seri dan perkara ini dalam pertimbangan yang akan diumumkan keputusannya dalam masa terdekat oleh Yang Berhormat Menteri. InsyaAllah bulan 9 ni. Dan bulan 9. Bulan 9. Itu antara berita yang menarik untuk kita dengar kepada golongan muda khususnya kerana kita ketahui belia adalah pelapis kepada kepimpinan negara dan kita tidak mahu pelapis kepimpinan kita ataupun pemimpin kita suatu hari nanti mewarisi hutang yang begitu besar bagaimana untuk mentadbir sebuah empayar ataupun kerajaan. Dan
Dan kita nak terus kepada kenyataan yang dikatakan oleh Encik Nazir sebentar saja tadi, pinjaman mudah. Tujuan pinjaman mudah itu sebenarnya untuk apa? Sebenarnya pinjaman mudah ni adalah untuk membantu golongan muda, khususnya golongan muda di bandar, untuk memulakan perniagaan. Satu dana khas yang mana tidak mengenakan sembarang interest ataupun faedah, dan skim yang tanpa banyak sangat birokrasi, yang mana sekiranya mereka berniaga online tapi baru berniaga hanya 5 bulan, 6 bulan, tak ada management account, tak ada auditor account, tetapi ada bisnes, mereka perlukan tambahan modal. Jadi kita bantu. Dan bagi mereka yang nak expand perniagaan mungkin daripada keluarga mereka, mak ayah mereka, ataupun kenal daripada circle mereka yang mana mereka nampak berpotensi dan mereka nak mencuba, dan ataupun mereka telah mencuba untuk satu tempoh. Jadi tak perlu nak kena ada bank statement 6 bulan, tak perlu nak kena ada auditor account, tak perlu kena ada penjamin, tak perlu ada apa. Tapi tidakkah perkara itu macam ialah memperjudikan daripada pihak kerajaan memberi dana itu? Kita sebenarnya kita akan lihat macam mana cara satu mekanisme yang macam mana kita dapat bantu orang muda memulakan. Kita lihat kalau kita bagi dia kredit card, dia akan habis pakai. Kita bagi dia apa saja dia akan habiskan pakai kerana tak ada perancangan yang betul. Tapi dalam kes ini kita akan study, kita akan tengok pemohon-pemohon yang mempunyai bisnes tetapi mereka yang perlukan modal. Kita tidak akan bagi secara tutup mata dan bagi semua orang, tidak. Tapi kita akan tengok mereka akan memantau. Kita akan tengok mereka-mereka yang mempunyai perniagaan, asas perniagaan. Mereka telah bermula sedikit berniaga, mungkin perniagaan aiskrim. Mungkin perniagaan, contohnya perniagaan makanan. Jadi dia nak cari modal tambahan untuk dia mulakan atau modal permulaan untuk dia mulakan. Kerana percayalah cakap saya, hari ini orang muda hari ini bukanlah semua mereka ni tak boleh diharap. Bukan semuanya nak enjoy, tak semua. Tapi ramai lagi yang telah sedar. Besar lagi kumpulan yang telah sedar yang ingin berniaga. Tapi tidak tahu cara. Tapi tidak tahu di mana mereka nak pergi atau bagaimana untuk dapatkan pinjaman. Benar. Jadi saya yakin insya-Allah sekiranya dengan dana ini kita dapat menyumbang kepada satu keadaan yang melahirkan lebih banyak ramai usahawan Melayu muda. Sekiranya perkara ini dia direalisasikan, maka mungkin timbul lagi kata-kata seperti yang diperkatakan tadi, memanjakan mereka, tidak perkara itu. Okey. Dia ada dua mungkin keadaan. akan berbangkit perkara itu. Dia ada dua keadaan. Satu, masa dahulu kita dapat lihat seorang pergi kerja, seorang pemohon pergi interview kerja. Sekiranya seorang majikan tanyakan kepada mereka, kenapa saya perlu bayar you 4,000? Jadi pekerja ni akan beritahu dia, tuan, saya berkemampuan buat ini. Dan ini kebolehan saya. Tuan tak ambil saya, tuan rugi. Jadi majikan akan rasa, okey, kita bagi dia peluang. Tapi satu keadaan yang lain bagi kumpulan muda sekarang hari ini, yang bila kita tanya dia kenapa saya perlu bayar awak 4,000, mereka akan jawab, saya nak bayar kereta, saya nak bayar rumah, saya nak bayar tu, saya nak bayar ni, tak cukup. Jadi saya akan jadi stres, saya tak boleh bekerja dengan baik. Benar. Jadi keadaan ni berbeza dulu dan sekarang. Hari ini kalau kita bantu dia, insya-Allah budak bijak ni, orang-orang muda ni, mereka ni kreatif, mereka ni idealistik dan mereka ni boleh berjaya. Kita bantu sikit, kita tak bantu banyak. Mungkin dana ni maksimum 10,000. Jadi tak banyak. InsyaAllah mereka boleh manage. Tapi kalau kita bagi dia sampai 50,000, kita bagi 30,000, saya rasa memang masalah besar. Yang 10,000 tu pinjaman mudah online tadilah. Pinjaman mudah, bukan online. Semua. Semua Untuk semua. Jadi pinjaman mudah. Termasuk online sekali Termasuk online. Jadi perniagaan apa saja, asalkan dia betul-betul telah memulakan fasa perniagaan. Jadi kita akan bantu maksimum 10,000. Apabila dia boleh berniaga tu lepas 6 bulan, 7 bulan, dia boleh manage perniagaan dia elok dan dia boleh datang balik semula ke Mara dan dia boleh mohon skim-skim lain yang ada di Mara. Jadi kita nak bagi dia boleh kickstart. Ini matlamat kita. Sebenarnya ini kekunci untuk mengeluarkan golongan belia ni daripada kemiskinan. Melahirkan lebih ramai usahawan. Sebenarnya hikmah di sebalik tu. Tapi kita yakinlah, kita tahu, walau kita sedar bahawa tak semua boleh berniaga. Tapi kalau kita langsung tak dorong mereka, kita tak membuat apa-apa, kita takkan merubah nasib mereka. Ini saya rasakan satu perkara yang kerajaan telah lihat, yang Berhormat Datuk Seri Syafie Abdal telah melihat dan telah mengkaji.
dan insya-Allah akan diumumkan bulan depan. Bulan September insya-Allah. Itu dia antara peranan yang dilakukan oleh pihak Biro Hal Ehwal Bandar ini. Saya fikir antara satu pengorbanan yang besar terhadap golongan belia dan juga anak-anak muda di seluruh Malaysia. Dan dalam perkara berkaitan dengan masalah ataupun bagaimana cara untuk mentadbir kewangan itu sendiri, adakah pihak biro ada melakukan program berbentuk seminar ataupun bengkel memberi bantuan kepada anak-anak muda ini cara penggunaan kewangan yang sepatutnya? Sebenarnya kita belum sampai ke arah tu. Kita belum melihat ke arah tu dan kita dalam perancangan kita untuk setahun dua ni memang tidak ada. Cuma kita lebih fokus kepada satu pelan jangka panjang, satu pelan jangka pendek dan satu pelan tindakan. Yang mana kita yakin dengan dalam program Help Tuition kita ni, kita akan serapkan ilmu-ilmu supaya mereka ni lebih bersedia untuk kehidupan akan datang. Dalam Help Tuition ni juga, apabila mereka telah selesai SPM nanti, kita mencadangkan satu program berbentuk ilmu agama. Kerana isu masalah bandar yang besar antara lainnya adalah jenayah. Jadi jenayah cyber, jenayah judi, jenayah ragut dan sebagainya. Kenapa perkara tersebut terjadi adalah kerana kumpulan mereka yang kurang didikan agama. Jadi bila dia kurang didikan agama, kadang-kadang kita tengok belia kita ni tak semayang pun tak boleh baca Fatihah dan juga surah sampai habis. Jadi kalau kita nak bawa ke tengah, nak suruh baca Yasin pun rasa menggigil juga. Jadi kita percaya benda-benda ni sebenarnya satu perkara yang kita kena address. Jadi dalam program Help Tuition ni, lepas SPM, budak-budak ni semua tetap kita bagi dia orang ilmu-ilmu agama ni. Kita akan serapkan dalam tu. Supaya dia dapat membimbing diri mereka tak terjebak dalam jenayah. Kita jangan lupa, selain pada kos sara hidup ni, impak dia dan juga dia punya circle tu akan pergi kepada jenayah yang berleluasa. Apabila seseorang tu mendapat gaji 2,000, terjebak dengan mesin kuda, habis semua gaji dia, so dia tak ada gaji lagi untuk hidup sebulan tu, perkara pertama yang dia buat adalah cari duit mudah, ragut, pecah kereta, curi dan sebagainya. Dan perkara ini seolah-olah seperti berjangkit. Jadi benda ni dah jadi satu trend. Jadi benda ni kita kekang daripada sekarang. Jadi insya-Allah dalam program tersebut juga kita akan ajar mereka macam mana untuk mereka kawal perbelanjaan mereka dan juga membuat perancangan masa depan mereka dengan lebih baik. Saya nak pergi kembali kepada skim Rumah Pertamaku dan juga Prima. Apakah pihak Biro Ehwal Bandar ini ada membantu golongan ini dalam memohon skim rumah berkenaan? Ada tak? Kita telah memohon kepada pihak DBKL yang berhormat Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansur, dan saya sendiri telah present kepada yang berhormat yang berhormat mulia, dan saya telah meminta satu kota, iaitu kota 30% sekurang-kurangnya untuk diberikan kepada pihak biro. Tapi yang berhormat mulia telah bersetuju untuk memberi kota lebih pada 30% kepada orang muda. Lebih daripada 30% kepada orang muda. Itu satu perkabaran yang baik. Cuma kita tetap menggalakkan orang muda supaya memohon, dan kita boleh recommend mana yang kita lihat betul-betul kumpulan yang memerlukan, seperti mereka ada adik-beradik yang mungkin tak sempurna, istimewa dan sebagainya. Jadi kita boleh bawa kepada yang berhormat mulia dan insya-Allah kita dapat bantu kumpulan ni. Apabila rumah-rumah yang dijangka siap tu siap dalam tahun ni atau tahun depan insya-Allah. Jadi ini peranan yang kita buat. Selain daripada itu, kita cuba juga untuk mengharapkan kerajaan mengumumkan bantuan sewa rumah yang RM300 tadi supaya diberikan bermula tahun depan. Yang mana kita sasarkan mungkin dalam bandar, setiap bandar utama ni 5,000 penerima yang pertama. Kita bantu pasangan yang baru berkahwin ni, once dia berkahwin, daftar kahwin dan dia sewa rumah, tak kira mana-mana. Kita nak tunggu rumah-rumah yang prima, rumah mampu milik ni siap lama, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, dan rumah tu ramai, limited, ramai yang mohon. Tapi sekiranya kita dapat bantu golongan pasangan yang baru kahwin dalam bandar ni, hidup dalam bandar dengan sedikit subsidi RM300 untuk setahun, saya rasa lebih ramai akan dapat manfaatnya, insya-Allah. Baik, Encik Nazir, apa perkembangan yang terbaru Biro Hal Ehwal Bandar ini
kita lancarkan program Help Tuition pada bulan yang lalu. Dan selepas kita dapat keputusan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Shafie Hafdal untuk dana pinjaman mudah ni, dan dijadual akan dilancarkan bulan depan insya-Allah. Saya rasa kita ada sekumpulan orang muda yang bersama kita, yang mana kita dapat bentuk sekumpulan mereka yang dapat bersama-sama untuk menyumbang dari segi tenaga, akal fikiran dan juga kerahan tenaga wang ringgit, supaya kita dapat bantu menjayakan segala program yang kita telah susun. 3 program utama kita, Help Tuition, pinjaman dana mudah dan juga bantuan kerajaan untuk pasangan baru berkahwin. Jadi sekiranya kita berjaya, insya-Allah kita akan menyediakan satu platform di sosial media untuk semua orang muda berinteraksi dalam platform tersebut. Itu insya-Allah kita plan untuk next year. Untuk kita kumpul segala maklumat daripada apa program kita laksanakan dengan mereka yang bukan daripada kumpulan ini untuk memberi input kepada Biro. Dan itu antara perancangan yang terbaru akan dilaksanakan oleh pihak Biro Hal Ehwal Bandar ini. Dan Encik Nazir, Encik sila berikan saranan ataupun nasihat kepada anak-anak muda belia di luar sana tu yang sedang menonton platform ini. Mungkin ada nasihat untuk mereka? Saya selalu berpesan kepada semua kawan-kawan, kepada orang muda khususnya. Pertama sekali, kita kena ubah hidup kita. Jadi semua orang tanya, apa yang kerajaan sediakan? Apa yang kerajaan sediakan? Jadi sekiranya kita listkan apa yang kerajaan sediakan, sebenarnya saya rasa kerajaan dah sediakan segala-galanya. Tidak tersenarai, tidak tertulis banyak. Cuma bila orang pergi mohon ni, dia yang tidak mempunyai kekentalan untuk berjaya. Kita dapat lihat sebenarnya dalam bahasa Melayunya, lautan yang tenang tidak akan menjadikan seorang pelayar itu hebat. Jika anda hendak hidup hebat, jika anda hendak hidup yang lebih bagus, anda kena harungi perjalanan ini. Dan sebenarnya dalam kehidupan ni kita mampu ubah hidup kita. Asalkan kita menulis, kita tulis apa yang kita nak buat, kita rancang apa kita nak buat dan kita bekerja towards apa yang kita tulis, apa yang kita rancangkan. Kita tahu perkara ni, kita tahu perkara tu, kita tahu berniaga ni boleh jadi kaya, kita tahu tu. Tapi masalah dengan diri kita ni, orang muda ni, tak ada tindakan. Benar. Sekiranya ada tindakan sekalipun, tindakan tu hanya orang panggil angat-angat tai ayam. Saya tak pernah lagi jumpa orang muda yang bersungguh-sungguh yang gagal. Sedangkan pekerja asing datang ke bumi Melaya ni, boleh hidup kaya raya, boleh kahwin 2-3 dan boleh beranak pinak kat sini. Boleh hidup mewah. Kita tak boleh? Sebab mereka datang sini, mereka berniaga. Kita tak berniaga. Orang muda kita ni, kita duduk tunggu apa kerajaan nak bagi. Kita mungkin terlalu selesa. Ada lecturer saya selalu, pensyarah saya selalu bagi tahu saya, dia cakap generasi Y ni ada masalah. Sebelum generasi Y ni, kategori lain. Y ni ada sedikit masalah yang mana mereka ni selalu menunggu, tetapi tidak memberi. Tapi saya melihat generasi Y ni satu generasi yang sangat kreatif. Mereka mampu buat perkara yang kita tak mampu fikir. Saya Gen Y juga. Jadi insya-Allah sekiranya kumpulan ni dibimbing, mereka boleh pergi lebih jauh daripada kumpulan yang dulu. Dunia hari ini adalah tentang dunia percaturan minda. Dunia kreatif. Siapa yang punya idea yang lebih baik dan siapa yang bersungguh, dia akan berjaya. Benar. Saya nak pesan pada semua, ingatlah hadis Rasulullah, man jada wajada, siapa bersungguh dia pasti berjaya. Jadi itu satu pesanan yang sangat baik pada semua. Itu dia pesanan ataupun saranan dan nasihat Encik Nazir yang merupakan pengerusi Biro Hal Ehwal Bandar dan Perumahan Pemuda UMNO. Dan setidak-tidaknya perbincangan kita pada hari ini, kita dapat satu solusi ataupun satu perkara yang dapat kita tahu bagaimana caranya untuk kita keluar ataupun tidak tergolong dari menjadi belia miskin bandar ini, di mana hidup di bandar ini memang banyak cabarannya. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Nazir Husin Akhtar Husin kerana sudi untuk bersama kita pada pagi ini. Dan itu perbincangan kita sampai di sini sahaja. Saya Zarul Fahmi Khairuddin. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.